Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasuna binti Syuhaimi, nombor metrik 034857 daripada Ijazah Sarjana Muda Usuluddin Semester 7, akan membentangkan subjek Fiqh Islamiyah yang bertajuk Halatul Muslimin fi Ahdi Osman bin Affan. Dalam pembentangan ini mengandungi 5 topik utama, iaitu biografi Saidina Osman radhiyallahu anhu, yang kedua cara pelantikan Saidina Osman menjadi khalifah pada waktu itu, dan yang ketiga zaman pemerintahan Saidina Osman, yang mana berlaku dua zaman pemerintahan awal dan zaman pemerintahan akhir, dan seterusnya zaman Fitnatul Kubra yang berlaku pada zaman Saidina Osman radhiyallahu anhu, dan seterusnya faktor-faktor yang berlaku, faktor-faktor firqah Islamiyah yang tidak berlaku pada zaman Saidina Osman pada pemerintahan yang pertama. Okey, dalam ahli pembentangan kumpulan ini terdiri daripada 19 orang. Antaranya adalah yang dipaparkan dalam slide ni lah. Saya Syahira Ilyana binti Syahmil Hamid, 035382. Kami akan membentangkan tajuk biografi Saidina Osman. Okey, untuk yang pertama, nama penuh Saidina Osman ialah Uthman bin Affan bin Abu Al-As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qadi bin Kilab. Okey, Saidina Osman ni diberi gelaran sebagai Zul Nurain, iaitu yang bermaksud yang mempunyai dua cahaya, kerana Saidina Osman ni telah memperisterikan dua puteri Rasulullah, iaitu Ruqayyah dan juga Ummi Kalsum. Okey, Saidina Osman ni dilahirkan di Mekah, iaitu 6 tahun selepas tahun gajah, dan telah dilahirkan di Taif. Saya Aisyah Nadia binti Mak Hussein, 035103. Okey, saya sambung. Saidina Osman ni lebih muda daripada Rasulullah, 5 tahun lebih muda daripada Rasulullah. Dan beliau telah wafat pada 18 Zulhijjah 35 Hijrah kerana dibunuh oleh pemberontak ketika sedang membaca Al-Quran. Okey. Beliau juga memerintah lebih daripada 12 tahun, iaitu paling panjang dalam pengurusan Khalifah Ar-Rasyidin. Okey, seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Okey, seterusnya kami akan membentangkan cara-cara pelantikan Saidina Osman radhiyallahu anhu. Saya Siti Solehah binti Hasur, 034977. Okey, ketika Saidina Umar beliau hampir wafat, beliau mengambil tindakan yang agak berlainan daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan Saidina Abu Bakar dalam pemilihan pengganti Saidina Umar dengan menggunakan cara penamaan calon. Sebelum ni Rasulullah dan Abu Bakar melantik Saidina Umar menggunakan cara bai'ah, tapi untuk mencari pengganti Saidina Osman, beliau menggunakan cara penamaan calon. Terdapat 6 penamaan calon yang dicalonkan oleh Saidina Umar, antaranya Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Abdul Rahman bin Auf dan Talha bin Ubaidillah. Semasa mesyuarat pelantikan khalifah ini dijalankan, Talha bin Ubaidillah ini tidak dapat hadirkan diri kerana beliau berada di luar kota. Dan Abdullah bin Umar ni merupakan anak kepada Saidina Umar. Beliau tidak dimasukkan dalam penamaan calon khalifah kerana Saidina Umar mendapati bahawa beliau tidak merasakan, kerana beliau merasakan sudah cukup hanya beliau sahaja yang menjadi khalifah daripada keluarga Al-Khattab. Jadinya Abdullah bin Umar ni hanya dilantik sebagai salah seorang untuk menjadikan majlis pelantikan khalifah tersebut. Seterusnya, nama Fatin Nabila binti Muhammad Nasir, 034772.
Selepas kewafatan Saidina Umar, maka keenam calon tersebut telah berkumpul dan bermesyuarat di sebuah rumah sahabat yang bernama Al-Miswar bin Al-Makramah. Dalam pertemuan tersebut, 3 orang telah berlaku sedikit salah faham dan akhirnya 3 orang daripada calon telah menarik diri dan seorang lagi tidak dapat menghadirkan diri. Maka dengan ini hanya tinggal Saidina Uthman dan Ali saja. Bagaimanapun, sebelum Saidina Umar bin Al-Khattab ni wafat, dia telah amanahkan Abdul Rahman bin Auf ni untuk mengendalikan majlis mesyuarat tersebut. Tindakan pertama yang diambil oleh Abdul Rahman bin Auf ialah beliau telah pergi bertanya kepada ketua-ketua kabilah mengenai 2 orang calon pemilihan khalifah ini. Tapi tindakan Abdul Rahman bin Auf itu tidak dapat memberi penyelesaian pada masalah ini kerana terdapat sebahagian daripada ketua kabilah tu menyokong Saidina Uthman dan sebahagian lagi menyokong Saidina Ali. Akhirnya Abdul Rahman bin Auf ni dia mengambil tindakan untuk bertemu secara berhadapan dengan Saidina Uthman dan juga Saidina Ali. Dalam pertemuan tersebut, Abdul Rahman bin Auf telah bertanya kepada mereka berdua, sekiranya mereka dilantik menjadi khalifah, adakah mereka sanggup untuk melaksanakan ajaran Nabi Muhammad SAW dan kedua-dua khalifah sebelum mereka. Maka Ali bin Abi Talib telah menjawab bahawa beliau berharap dapat melaksanakan amanah tersebut mengikut kemampuan beliau. Tetapi berlainan pula dengan Saidina Uthman. Beliau telah menjawab dengan tegas bahawa beliau sanggup untuk melaksanakan amanah tersebut. Dan akhirnya Abdul Rahman bin Auf telah melantik Saidina Uthman bin Affan untuk menjadi pengganti kepada Saidina Umar bin Al-Khattab. Saya Nur Syafiqah binti Azizan, nombor metrik 035097. Kesimpulan kepada cara pemilihan khalifah yang telah dijalankan ini, maka ia menunjukkan kepada kita bagaimana kelebihan dan kelemahan yang ada pada mereka berdua. Ini bermakna pelantikan Saidina Osman sebagai khalifah bukanlah berdasar kepada sikap lemah lembut yang ada padanya dan bukan juga kerana faktor usia beliau yang agak tua berbanding dengan Saidina Ali. Sebaliknya, pemilihan Saidina Osman menurut Imam At-Tabari berdasarkan kepada 2 sebab utama, iaitu yang pertamanya disebabkan masyarakat Islam pada masa itu tidak mahu lagi pelantikan khalifah daripada kalangan Bani Hashim, di mana ia boleh membawa kepada lahirnya sistem warisan dan monarki dalam pemerintahan Islam dan boleh memecah belahkan kaum Quraisy. Sebab yang kedua yang menyebabkan Saidina Uthman terpilih berbanding Saidina Ali ialah disebabkan ketegasan Saidina Uthman dalam menjawab soalan yang telah dikemukakan oleh Abdul Rahman bin Auf. Saya Nurhanani binti Abdul Halim 035413. Kami akan membentangkan berkenaan dengan zaman yang peringkat pertama pada zaman pemerintahan Saidina Uthman. Okey, masuk kepada zaman pemerintahan Saidina Uthman ini. Ketika zaman pemerintahan Saidina Uthman telah berlaku banyak pembaharuan yang dilakukan oleh Saidina Uthman sendiri. Antaranya ialah pengumpulan Al-Quran. Yang mana ketika zaman Saidina Uthman ini terdapat pelbagai jenis bacaan Al-Quran yang menjadi satu perkara yang boleh menimbulkan perbalahan antara bangsa-bangsa pada ketika itu, kerana setiap daripada mereka berpendapat bahawa qiraat yang dipegang oleh mereka itu adalah yang paling benar. Jadi melalui perkara itu akan berlakulah pembalahan seperti mana yang berlaku pada sebelum ini. Jadi perkara ini telah memaksa Saidina Uthman untuk menjadikan satu qiraat sahaja. Jadi Khalifah Uthman telah mengarahkan Zaid bin Thabit untuk mengambil mushaf yang berada di rumah Hafsah dan menyeragamkan bacaannya menjadi satu sahaja, yang mana bacaan itu mengikut bacaan Quraisy dan cara penulisan Al-Quran itu juga seperti mana yang kita amalkan sekarang, iaitu mengikut resam Uthmani. Saya Nurul Adilah binti Cik So 035275. Seterusnya saya akan sambung kepada tajuk perluasan wilayah.
Kegemirangan pemerintahan Khalifah Uthman bermula dengan pembukaan dan penawanan wilayah-wilayah baru yang terletak di Antalya dan Asia Kecil sebelah barat. Wilayah lain yang berjaya ditawan iaitu Cyprus, Afghanistan, Samarkand, Khorasan dan Tabrasan di sebelah timur dan timur laut. Dunia Islam sewaktu pemerintahan Saidina Uthman terbentang luas gagasannya mencukupi bahagian benua Asia dan Afrika. Antara pulau yang ditawan oleh Saidina Uthman iaitu Pulau Arwad dan Pulau Rhodes, yang mana Saidina Uthman mengarahkan Janadah untuk mengetuai ekspedisi menawan Pulau Arwad, dan beliau berjaya membuka Pulau Arwad pada tahun 34 Hijrah bersamaan dengan 645 Masihi. Seterusnya, saya Ansyafiqah binti Abdul Latif 034495 akan menerangkan pembaharuan yang dibawa oleh Saidina Uthman yang ketiga, iaitu penambahan azan pada hari Jumaat, pada solat Jumaat. Saidina Uthman melihatkan pada umat Islam yang makin bertambah ramai, maka ia memerlukan kepada azan yang kedua, iaitu pada sebelum khutbah, dan ianya membuatkan umat Islam akan lebih bersedia untuk menunaikan solat Jumaat. Saya Izzah Hazirah binti Rosli 035206. Pembaharuan seterusnya perluasan Masjid Nabawi oleh Saidina Uthman. Okey, Masjid Nabawi ni macam mana yang kita tahu, Masjid Nabawi ni ditubuhkan oleh Nabi SAW. Pada asalnya Masjid Nabawi ni dia sederhana je dengan ukuran dia 35 meter panjang dan 30 meter lebar. Lepas tu ada 3 pintu, lantai dia pun lantai biasa je tanah. Lepas tu atap dia diperbuat daripada pelepah tamar. Okay. Perluasan masjid ni sebenarnya Nabi sendiri pun pernah buat setibanya baginda daripada Khaybar. Okay. Nabi luaskan Masjid Nabawi ni dengan dia tambah 20 meter panjang dan 20 meter lebar. Okay. Tapi sewaktu penambahan kawasan Masjid Nabawi ni oleh Nabi, pembebasan tanah tu dibiayai sepenuhnya oleh Saidina Uthman bin Affan. Okay. Perluasan masjid oleh Saidina Uthman bin Affan ni pula berlaku pada tahun 29 Hijrah menurut buku Zunurain yang ditulis oleh Muhammad Redha. Tapi ada juga yang mengatakan perluasan Masjid Nabawi oleh Saidina Uthman ni pada tahun 26 Hijrah. Perluasan Masjid Nabawi ni yang dilakukan oleh Saidina Uthman, dia tambah koridor dan lobi dekat masjid tu. Selain tu ada juga yang kata Saidina Uthman menggantikan tiang, atap serta memperluaskan kawasan lantai. Okay, kesimpulannya, sebenarnya perluasan masjid ni bukan setakat terhenti pada Saidina Uthman, bahkan sampai sekarang pun ada perluasan Masjid Nabawi. Sehingga sampai sekarang kita tengok macam mana besarnya Masjid Nabawi tu. Seterusnya saya serah kepada pembentang. Seterusnya, saya Nur Hashimah binti Zailani 035393 akan membentangkan tentang era kemewahan atau disebut zaman kemakmuran pada zaman Saidina Uthman. Kita pergi poin yang pertama, iaitu orang Muslim merasakan kehidupannya lebih baik berbanding dengan kehidupan pada zaman khalifah-khalifah sebelumnya seperti Saidina Umar. Ini kerana mereka diberi tempat baru pada zaman pemerintahan Saidina Uthman. Saidina Uthman melakukan atau memberi tempat baru ini kepada para Muslim kerana beliau merasakan rakyatnya patut merasakan kesejahteraan dan kemakmuran pada zaman pemerintahannya. Kita pergi poin yang kedua, iaitu perkembangan dari segi ekonomi. Tidak dinafikan pada zaman pemerintahan Saidina Uthman telah banyak membawa pembaharuan dalam pemerintahannya. Antara salah satunya ada sistem atau aktiviti perniagaan yang dilakukan oleh rakyatnya mengikut kemampuan rakyatnya sendiri. Yang ketiga iaitu orang Islam menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Ini merupakan satu inisiatif di mana Saidina Uthman membawa barang perniagaan untuk berniaga di Madinah.
Dan pada masa itu Saidina Uthman merupakan salah seorang lelaki yang terkaya di Madinah. Dengan adanya kemahiran dalam perniagaan ini, maka telah menguatkan kemakmuran pada zaman pemerintahan beliau. Yang terakhir iaitu Saidina Uthman memberi kemudahan kepada rakyatnya untuk mendapatkan pinjaman dari perbendaharaan awam. Ini adalah tujuan untuk memberi peluang kepada rakyatnya supaya dapat menikmati kehidupan yang lebih baik pada zaman pemerintahannya. Saidina Uthman sangat mengambil berat tentang elang perbendaharaan, namun beliau tidak pernah mengambil tuntutan daripada perbendaharaan untuk kegunaan dan kepentingan dirinya sendiri. Maka ini jelas akan mendapatkan atau memberi kesan baik kepada kedua belah pihak, sama ada orang Islam ataupun orang bukan Islam. Dan seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Okay, saya Siti Aisyah binti Osman 035091. Saya akan teruskan dengan marhalatul akhirah minal Khalifatul Utsman bin Affan. Okay, peringkat terakhir pada zaman pemerintahan Osman bin Affan ni berlakunya kerusuhan. Diketahui bahawa selama Osman bin Affan memerintah, beliau banyak mengangkat kerabatnya sendiri seperti Marwan bin Hamka, kemudian mengangkat kaum Bani Umayyah dengan menjawat jawatan yang tinggi dan juga sebagai penguasa negara. Kemudian kerusuhan ini berterusan sehingga berlakunya pembunuhan Sayyidina Osman bin Affan, yang mana beliau dibunuh ketika membaca Al-Quran di dalam masjid. Okay, sebab-sebab lain yang menimbulkan kerusuhan dan membawa kepada kewafatan Sayyidina Osman yang disebut oleh Abu Zahra, iaitu Osman terlalu baik hati kepada pembesar-pembesar Muhajirin dan pada para pejuang angkatan pertama dari kalangan kerabatnya. Selain itu, Osman juga terlalu mempercayai kerabat-kerabatnya meskipun dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan pemerintahan negara. Okey, itu saja. Seterusnya kami akan meneruskan dengan tajuk fitnah kubra pada zaman Khalifah Sayyidina Uthman bin Affan. Saya Siti Zulaiha binti Sani, nombor metrik 035615. Pada akhir tahun 30 Hijrah, Daulah Islamiyah telah dilanda dengan pelbagai fitnah yang mana ia dikenali sebagai zaman fitnah Al-Kubra ataupun zaman huru-hara. Ketika ini konflik dan fitnah mula berlaku pada zaman Saidina Uthman, di mana ekoran tumahan yang dilakukan oleh golongan munafik dan golongan Yahudi. Namun beliau berjaya mengatasi tuduhan ini dengan menghantar pegawai penyiasatan ke Kufah, Basrah dan Syam. Malah beliau juga memberi ruang kepada rakyat untuk bersuara serta memanggil gimana untuk disuruh siasat. Dan seterusnya kisah fitnah terhadap Saidina Uthman bin Affan bermula ketika beliau melakukan pemecatan ke atas pegawai-pegawai yang dilantik pada zaman Saidina Umar dan digantikan dengan orang-orang baru dari kaum keluarga beliau. Walau bagaimanapun, Uthman telah memohon maaf atas perbuatan yang dilakukan, iaitu mengutamakan keluarga beliau sendiri dengan alasan-alasan yang tertentu, iaitu kerana Rasulullah sendiri mengutamakan kaum Quraisy daripada kaum lain. Seterusnya. Nama Nahmira binti Zulkifli, nombor metrik 034711. Kita pergi kepada poin yang ketiga, iaitu Uthman, yang mana Uthman ni dituduh membakar seluruh mushaf dan sewenang-wenangnya beliau mengumpul ayat-ayat Al-Quran di dalam satu mushaf. Sedangkan perkara ini tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah. Sebenarnya Uthman tidaklah melakukan sesuatu perkara yang dilarang oleh Nabi. Bahkan apa yang dilakukan oleh Uthman ini adalah perkara yang sangat mulia kerana beliau telah menghapuskan punca-punca ataupun benih-benih perpecahan dalam kaum Islam. Oleh kerana itulah beliau bertindak untuk membakar mushaf yang terdapat perselisihan dan menetapkan satu mushaf sahaja sebagai panduan bagi orang Islam. Kita pergi kepada poin yang keempat. Dikatakan juga bahawa Uthman ni telah memberi jawatan kepada kaum remaja, yang mana terdapat segelintir daripada masyarakat ketika itu dia tidak berpuas hati dengan tindakan Uthman ini.
mereka menganggap bahawa orang muda tidak layak untuk memegang apa-apa sahaja jawatan. Sebenarnya Uthman memilih kaum remaja ni adalah dia memilih orang yang sebenar-benarnya layak dan berkemampuan sahaja memegang jawatan tersebut. Dapat dilihat ketika mana Rasulullah menyiapkan pasukan besar untuk memerangi Romawi, lalu baginda melantik panglimanya adalah Usamah bin Zaid, yang mana ketika itu masih berusia muda. Sedangkan di belakangnya ramai lagi para sahabat lain. Hal ini kerana Usamah bin Zaid adalah orang yang paling layak untuk menjadi panglima. Okey, baiklah. Saya Siti Nurul Afiqah binti Said Nasir, nombor matrik 034852. Sekarang saya akan meneruskan tajuk berkenaan fitnah kubra pada zaman Saidina Khalifah Uthman. Yang mana poin yang kelima adalah Uthman telah dituduh bahawa beliau telah menjadikan tanah yang luas untuk menternak untanya. Yang mana pada zaman ini Uthman dianggap zalim. Dan ini merupakan fitnah yang salah kerana tanah ternakan unta tersebut telah dibuat sebelum Uthman. Tapi Uthman menambah luas tanah kerana unta sedekah semakin bertambah. Okey, fitnah yang keenam adalah Saidina Uthman telah dituduh memberi harta rampasan perang kepada saudaranya. Yang mana contohnya dikatakan Saidina Uthman memberi perhiasan emas disaluti permata dan mutiara kepada anak-anak perempuannya. Yang ketujuh, Saidina Uthman juga dituduh telah memecat jawatan Abdullah bin Arqam kerana tidak mahu menerima rasuah. Jadi jelas di sini bahawa ketujuh-tujuh fitnah kubra ini merupakan satu kesalahan pada zaman Saidina Uthman. Dan selepas terjadinya fitnah ini, maka bermulalah perpecahan dalam umat Islam. Okey, seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Baiklah, sekarang saya akan meneruskan pembentangan. Saya Nur Amalina binti Abdul Rahman Ilaiah Sabri 034504. Abdullah bin Sabah Rasul Fitnah. Abdullah bin Sabah adalah seorang Yahudi yang memeluk Islam pada zaman Saidina Uthman. Dia turut digelar Ibnu As-Sawad kerana ibunya adalah hamba yang berkulit hitam. Keislaman dia amat meragukan kerana niat dia memeluk Islam bukanlah ikhlas. Niat dia adalah untuk memecah belahkan umat Islam. Ibnu Sabah inilah yang banyak menyebarkan fitnah dan tuhmahat terhadap Saidina Uthman di merata tempat. Para sahabat yang lain juga seperti Saidina Abu Bakar dan Umar turut difitnah olehnya. Walau bagaimanapun dia banyak menyokong dan mengangkat Saidina Ali, tetapi Saidina Ali berlepas diri daripadanya. Fitnah yang dibuat olehnya tersebar ke serata tempat sehingga sampai kepada pengetahuan Saidina Uthman. Namun Saidina Uthman mengambil tindakan untuk memaafkan mereka berbanding membunuh mereka. Muqtad Saidina Uthman bin Affan. Saidina Uthman dibunuh berikutan fitnah-fitnah yang telah disebarkan. Daripada fitnah-fitnah terhadap Uthman tersebut, pemberontak bertindak membunuh Uthman tanpa mengambil kira tentang benar atau salah fitnah tersebut. Selepas kewafatan Saidina Uthman, umat Islam berpecah kepada beberapa kumpulan dan peperangan politik juga semakin banyak. Turut berlaku juga pembunuhan dalam kalangan anak para sahabat. Peristiwa pembunuhan ini menunjukkan bahawa penolakan terhadap kekhalifahan Saidina Uthman sepatutnya tidak berlaku. Hal ini adalah kerana Saidina Uthman merupakan orang yang dikasihi Rasulullah SAW serta dijamin syurga. Oleh itu, mustahil bagi Saidina Uthman melakukan hal-hal yang mengikut hawa nafsu sebagaimana yang disebarkan dalam fitnah terhadap beliau. Seterusnya kita pergi kepada tajuk awamil dalam menyujat firqah fi marhalah al-ula. Seterusnya, saya Nur Syairah binti Ismail 035644. Kami akan membentangkan berkenaan dengan punca-punca tidak berlaku firaq pada zaman awal pemerintahan Saidina Uthman. Okey, saya akan membentangkan poin pertama ya. Poin pertama, zaman pemerintahannya berlaku dengan adil dan berjaya, iaitu pada bidang politik, ekonomi dan sosial. Okay, sebagai contoh, dalam bidang politik iaitu pembukaan Al-Quran, kerana pada zaman itu ramai yang menjadi kekeliruan tentang mempelajari Al-Quran. Oleh itu, Saidina Uthman telah mengadakan satu naskah Al-Quran yang baru yang mana digunakan secara rasmi untuk semua orang Islam. Okay, selain itu, daripada aspek ekonomi pula, Saidina Uthman ini telah melakukan perluasan
kawasan Masjid Nabawi yang mana beliau telah membeli tanah untuk melakukan perluasan itu. Manakala dari aspek sosial pula, Saidina Osman ni seorang yang bijak menyebarkan dakwah Islam yang mana beliau selalu berdakwah di penjara dan juga berjaya mengislamkan ramai banduan. Okey, seterusnya pergi kepada poin yang kedua. Seterusnya saya akan menyambung kepada poin yang seterusnya. Saya Anis Farahim binti Abdul Aziz, nombor matrik 035024. Okey, antara poin seterusnya, mengapa tidak terjadinya firqah ataupun fitnah pada awal zaman pemerintahan Saidina Osman? Ini adalah disebabkan Saidina Osman banyak melakukan perluasan kuasa atau perluasan wilayah terhadap beberapa buah negara dalam usahanya menyebarkan Islam. Ini kita dapat dilihat pada keluasan empayar yang dapat mengatasi keluasan empayar Rom Timur dan juga empayar Parsi pada zaman kegemilangan mereka. Antara wilayah baru yang berjaya ditakluki ialah Afghanistan, Samarkand, Libya, Algeria, Tunis, Morocco dan lain-lain lagi. Di samping itu juga pada era zaman pemerintahan Saidina Osman, wilayah Islam bertambah luas hingga ke Kabul di bahagian timur Asia dan Maghribi di sebelah bahagian utara Afrika. Okey, sedikit penambahan dari aspek perluasan wilayah, sudah tentu ia dipengaruhi ataupun dibantu oleh kekuatan pertahanan ataupun dalam bidang ketenteraan oleh disebabkan kemantapan dalam bidang ini. Ini adalah disebabkan pada zaman pemerintahan Saidina Osman pula juga berjaya menempaskan pemberontakan dengan kekuatan yang dimiliki. Kekuatan angkatan kaum muslimin terselah sehingga dapat menundukkan pasukan Byzantine yang menguasai laut ketika itu. Dengan penaklukan sepanjang pesisiran Afrika Utara, maka pengawalan Laut Mediterranean terletak di bawah penguasaan Islam. Setakat itu saja, saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Saya Siti Rohana binti Mak Dres, nombor matrik 035294. Saya akan membuat kesimpulan bagi pembentangan kami. Saidina Osman bin Affan ini mempunyai peribadi yang baik. Beliau juga disifatkan sebagai seorang yang pemalu, bertimbang rasa dan sangat pemurah dan tidak gemar menggunakan kekerasan dalam pemerintahannya. Selain meneruskan dasar-dasar yang telah dilaksanakan oleh khalifah sebelumnya, beliau telah melakukan pembaharuan dan penambahbaikan. Malah beberapa penambahbaikan itu boleh kita lihat dan saksikan sehingga sekarang. Antaranya adalah pembesaran Masjid Nabawi, dan beliau juga membuka pelabuhan di Jeddah. Hingga sekarang kita boleh lihat menjadi pelabuhan utama untuk menghubungkan dunia luar dengan Mekah melalui laut. Penambahbaikan yang paling besar yang telah beliau laksanakan adalah pengumpulan dan penulisan Al-Quran yang dikenali sebagai Mushaf Utsmani. Namun, di hujung era pemerintahannya, pelbagai fitnah yang tersebar dan juga telah menjadi faktor kepada pembunuhan Saidina Osman bin Affan. Yang seperti yang telah para pembentang sebutkan, tuduhan-tuduhannya adalah yang pertama, mengamalkan dasar nepotisme. Nepotisme ini memihak kepada kaum keluarga, memihak kepada kaum keluarganya dalam pelantikan jawatan. Yang kedua, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, saudara Khalifah Osman, dituduh sebagai gubernur yang tidak adil kerana memberi keistimewaan kepada pihak tentera, dan beliau juga dituduh sebagai zalim kerana memaksa penduduk Mesir untuk membayar cukai dan tidak membahagikan harta rampasan itu seperti mana yang dilakukan oleh khalifah-khalifah yang terdahulu. Yang ketiga, beliau dikatakan juga memihak kepada Quraisy dan bekas orang murtad. Yang keempat, beliau dikatakan juga boros dan menggunakan harta Baitul Mal untuk kepentingannya sendiri. Yang kelima, membenarkan sahabat memiliki harta di Iraq, dan di situ dikatakan ketidakadilan. Yang keenam, beliau dituduh membakar naskah Al-Quran, dan oleh sebab itu beliau dianggap mencemar kesucian Al-Quran. Banyak lorat tempatan ditulis dan tersebar wilayah-wilayah Islam. Saidina Osman memutuskan hanya perlu wujud satu bentuk Al-Quran sahaja, iaitu mengikuti lorat Quraisy yang dikenali sebagai Mushaf Utsmani.
untuk menjaga kesucian Al-Quran. Jika dilihat keseluruhan tuduhan-tuduhan yang dibuat ke atas Khalifah Uthman, kebanyakannya tertumpu kepada sikap dan tindakannya secara kebetulan berketurunan Bani Umayyah. Setiap tindakan dianggap salah oleh musuh-musuh Bani Umayyah. Tuduhan yang serupa juga berlaku terhadap Muawiyah dan pemimpin Bani Umayyah. Keadaan ini berbeza pada zaman Rasulullah SAW dan juga Saidina Abu Bakar kerana mereka memandang tinggi dengan menghormati kedudukan dan kebolehan kaum Bani Umayyah, terutama dalam bidang pentadbiran. Terbukti, ramai di kalangan mereka ini dilantik memegang jawatan negara pada kedua-dua zaman tersebut. Namun dari isu yang kecil, ini boleh kita lihat semakin menjadi besar sehingga menjadikan kaum muslimin ini huru-hara dan berlaku pergolakan dalam masyarakat dan menjadi tidak terkawal. Akhirnya menjadi salah satu punca kepada perpecahan, pembunuhan seagama Muslim, perang saudara dan wujudnya golongan-golongan yang seperti Mu'tazilah, Syiah yang membawa haluan masing-masing. Dan permulaan ini kepada perpecahan dalam Islam. Oleh itu, antara pengajaran yang boleh kita ambil di sini adalah yang pertama, mengenalkan kita ini sedang berbicara tentang generasi yang paling mulia, maka wajib ke atas kita menjaga lisan dan jangan cepat mencerca mereka. Yang kedua, apabila berlakunya fitnah dan perselisihan, Nabi SAW mengajarkan kita agar kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Al-Quran memerintahkan kita untuk bermuzakarah dan bermusyawarah. Jadi di sini diambil daripada firman Allah SWT dalam surah Asy-Syura ayat 42. Mafhumnya berbunyi, sedangkan urusan mereka diputuskan melalui musyawarah antara mereka. Oleh demikian, kita ni wajib meneliti maklumat yang sampai antara punca perpecahan berlaku. Perpecahan yang berlaku dan terus berlaku adalah maklumat-maklumat yang diperolehi tidak dikaji dan tidak diteliti dengan baik. Oleh kerana itu, kita perlu tahu yang mana sumber agama dan bagaimana kita hendak memahami sumber agama tersebut. Sekian sahaja daripada pembincangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.